Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita kembali kepada semua murid-murid SK Lubuk Kawah. Untuk hari ini kita teruskan kepada bidang pendidikan Islam dalam kategori sirah, iaitu untuk tahun 6. Tajuknya iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Baik, Perjanjian Hudaibiyah. Ya murid-murid, kita melihat kepada standard pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini, iaitu 5.1.1, iaitu dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, 5.1.2, kamu dapat menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Itulah standard pelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Ya murid-murid, kamu boleh melihat buku teks pendidikan Islam muka surat 135, 136, 137 dan juga 138. Ya, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada buku teks masing-masing. Baiklah. Untuk hari ini tajuknya yang seperti pandang Ustaz sebut tadi, itu Perjanjian Hudaibiyah. Berkaitan dengan mata pelajaran sirah ini ataupun bidang sirah ini, ini adalah fakta, ya. Fakta ini kamu mesti kena bacalah. Kamu mesti membaca dan juga memahami apakah fakta yang diberitahu mengikut sejarah panggil sirah An-Nabawiyah. Baik, sila tengok muka surat 135, iaitu untuk hari ini kamu dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Hudaibiyah. Okey, menjelaskan latar belakang peristiwa Hudaibiyah. Baik, muka surat 135. Perhatikan dan fikirkan. Baik, di manakah kedudukan letaknya Hudaibiyah? Di manakah letaknya kedudukan Hudaibiyah? Itu nama tempat. Hudaibiyah adalah sebuah nama tempat, iaitu di antara Madinah Al-Munawwarah. Ini Madinah. Ini Madinah. Dan juga di antara Mekah. Dan juga Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Baik. Di antara itu ada di antara Hudaibiyah dan juga Zulhulaifah. Zulhulaifah. Baik. Masjid yang dibina di Hudaibiyah. Ini masjidnya. Ni tapak masjid yang dibina di Hudaibiyah. Okey, baik. Kenapa dipanggil Perjanjian Hudaibiyah? Ia dipanggil Perjanjian Hudaibiyah bersempena dengan nama tempat termaterinya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Okey. Mungkin di kalangan kamu pernah pergi ataupun pernah melawat. Ini kamu tahulah. Ataupun kamu boleh mencari dalam Google ataupun dalam YouTube. Banyak tempat-tempat kisahnya Perjanjian Hudaibiyah. Baik, seterusnya kita melihat kepada muka surat 136. Baik, baca dan fahami latar belakang peristiwa Hudaibiyah. Baik, Ustaz akan baca, kemudian sila fahami dan ayati serta fahamkan apakah key point ataupun nota penting yang terdapat dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin, lalu membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Masa ni Nabi berada di Madinah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Ya, apa maksud Baitullah? Itu di Mekah lah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Maknanya Nabi Muhammad bersama para sahabat dan juga dalam para pengikut lah. Maknanya untuk ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Zulqa'dah, iaitu seramai 1,400. Maknanya Nabi dari rombongan Madinah nak menuju ke Mekah. Baik. Apabila tiba di Zulhalifah, Zulhalifah di antara
berada di Madinah. Tempat tu sebuah tempat Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Ihram umrah di Zulhulaifah. Nabi mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Maknanya, dengan kata lain, Nabi lalu kok jalan lain. Tak? Dia tidak lalu yang jalan biasa dia lalu untuk ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit, iaitu di Usfan. Maknanya, kalau kamu tengok, jarak di antara untuk sampai ke Mekah ni, Nabi lalu jalan yang lain, iaitu namanya tempat di Usfan. Nabi memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, itu nama tempat berhampiran dengan Hudaybiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Nabi naik unta. Nama unta Nabi itu Al-Qaswa. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuzai yang bertanya. Seorang sahabat Nabi, Budail bin Warqa Al-Khuzai, tanya Nabi tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Baik, Budail ini adalah wakil daripada musyrikin. Dia tanya, mari mana Nabi ni? Mari mana ni? Nabi kata nak pergi umrah. Antaranya ialah Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baik, Urwah pula ayat kepada kaum musyrikin, Nabi Muhammad mari ni nak untuk menunaikan umrah sahaja. Baik, sila tengok muka surat seterusnya. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menjembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Sulamah menjadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka ikut bertahallul. Maknanya dalam ibadat umrah atau haji, dia buat tahallul. Ada. Baik. Okey, terbalik kita baca yang ke bawah, yang kelima ni. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan selepas untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Maknanya Saidina Uthman ditahan dan tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Iqrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Maknanya bai'ah berlaku di sebuah pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Uthman tidak dibunuh. Baik, apabila kita berjanji ya murid-murid, sebenarnya kita kena tepatilah, pegang teguh pada janji. Maknanya tak boleh nak atau nak memungkiri. Kita berjanji gini, kita buat gitu. Itu nilai yang nak bagi tahu. Baik, yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termaterailah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Baik, ya murid-murid, pada zaman Nabi pendahulu pun ada juga perjanjian. Seperti mana dululah, masa di negara kita pun ada perjanjian. Yang mana perjanjian ini kita dibuat termaterainya untuk supaya kedua-dua belah pihak
maknanya berdamai ataupun boleh berteransur. Maknanya ada satu perjanjian lah. Jadi perjanjian negara kita ada, kalau kamu tengok sejarah, iaitu perjanjian Pangku, perjanjian London dan sebagainya. Ini adalah untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan rakyatnya dan juga para pengikutnya. Dan terakhir sekali, dan yang ketujuh, kemudian baginda merintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Baik, itu konsep dia. Itu jalan cerita dia. Baik, seterusnya yang ke muka surat 138, isi perjanjian Hudaibiyah. Apakah isi perjanjian Hudaibiyah? Iaitu untuk standard pembelajaran yang kamu nak capai pada hari ini, menghuraikan isi perjanjian Hudaibiyah 5.1.2. Iaitu yang pertama. Pertama sekali, berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya dalam perjanjian Hudaibiyah ni tidak boleh berperang, tidak boleh guna senjata. Kesannya macam mana? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Baik, macam baru ni lah yang kamu tengok pada bulan Ramadan itu, Israel dia berjanji nak buat gencatan senjata, tapi alih-alih dia ingkar juga. Tak ada sampai sehari pun dia dah langgar perjanjian. Maksudnya sekarang ni apabila kita berjanji, kita tidak boleh memungkirilah. Baik, yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Maknanya tahun yang Nabi nak pergi tu tak boleh nak buat umrah. Sebab tu nak orang Islam duka cita. Tetapi kesannya keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Tapi lepas tak boleh ni, ni setahun ni tak nak buat ni, maka tahun depan nak, maka berkobar-kobarlah semangat mereka. Baik, yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maknanya pihak Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy boleh nak buat perjanjian dengan mana-mana pun. Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendak dia pulang semula kepada kaumnya. Iaitu apa? Peluang menyebarkan orang Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Mekah. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Ini kesan dia ni. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula. Maka kesan ini Nabi berpeluang untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir, untuk kesan perjanjian Hudaibiyah ini, sesiapa daripada pihak Nabi yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam pun dengan bukan Islam juga masih sama ni. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk agama Islam. Ya murid-murid, Ustaz harap untuk PDPR kali ini, bahagian sirah, kamu dapat memahami dan juga membaca dengan teliti apakah isi kandungan penting perjanjian Hudaibiyah ini. Daripada kamu kena tahu dari segi tempat dia, tarikh dia, jumlah dia dan sebagainya. Untuk sirah ini kamu kena faham gitulah. Dan juga isi perjanjian Hudaibiyah dan juga kesannya. Baik, Ustaz harap kamu dapat meneruskan pembelajaran ini dan juga dapat membuat latihan serta nota-nota yang diberikan, dan juga dapat menghantar supaya lebih ramai lagi pernyataan dalam PDPR ini. Saya yakin dan percaya mungkin di kalangan kamu mungkin tak dapat buat, ataupun kerana masa yang lain, ataupun mungkin tak tahulah, tak dapat info ke macam mana. Ustaz harap kamu dapat buat sepenuhnya untuk PDPR ini. Dan Ustaz harap jangan main banyaklah. Maknanya kita ambil peluang, sebab kemungkinan kalau COVID ini masih lagi berpanjangan, maka kaedah PDPR ini yang digunakan pakai. Jadi jangan malas dan jangan kata tunggu tangguh nanti kerja banyak. Itu saja daripada Ustaz. Jumpa lagi pada waktu dan juga masa yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.